Macam kita buat macam ni, kita buat tak ikut dia punya format zikir tadi. Okey. Kemudian zikir pula dulu dengan zukur. Saya nak bezakan apa yang akan terjadi pada fenomena urban sufism, zikir ni. Okey. Kemudian zikir tu pula tujuan dia. Tujuan zikir pula ketika itu adalah untuk apa? Dapat fana, dapat rasa macam seronok cinta pada Tuhan. Itu dia. Okey, itu formula tarikat. Okay, kemudian bila masuk zaman urban sufism ni, seorang tu dia tak mestinya menganut tarikat tertentu ataupun ada baiat ataupun ada macam perjanjian dengan mana-mana syekh, mana-mana guru saja. Ataupun fenomena urban sufism ya boleh dikatakan misalnya orang yang tak ada, orang moden, orang-orang yang bekerja ke apa, dia membaca karya-karya sufi. Jadi melalui pembacaan tu dia menikmati karya tu tanpa dia ada engage dengan mana-mana grup secara individu. Itu juga kita tengok fenomena ni kebetulan dalam konteks Malaysia kita tengok walaupun kajian Julia De Forel tu tahun 2013, tetapi fenomena urban sufism ni telah wujud di Malaysia lebih kurang dalam tahun 70-an. Melalui apa? Melalui garapan sastra Islam. Okey, ada orang buat malam kesenian sastra Islam. Masa tu sastra-sastra berbentuk ketuhanan dibacakan. Jadi orang yang datang tu, orang yang tak ada kaitan dengan tarikat. Mereka datang tu mungkin untuk ketegangan syarat, untuk relax. Dia macam gathering sahaja tau. Okey, ataupun misalnya ada perubahan dari segi macam ada ESQ. Okey, kita datang ataupun sekarang ni acara ada dulu buat apa? Pementasan zikir beramai-ramai yang sampai orang nangis-nangis, ingatkan dosa masa lalu apa semua gini. Jadi yang penceramah ni dia bukan orang tarikat, dia mungkin orang biasa, dia mungkin dalam istilah di Indonesia dia panggil manajemen kalbu. Maknanya dia menguruskan hati manusia. Pengurusan hati, macam mana nak uruskan ketegangan saraf manusia-manusia moden. Kita tak payah hurailah apa ketegangan yang dihadapi oleh orang moden. Itu saya rasa semua dah tahu. Akibat ketegangan itu menyebabkan keterasingan dia daripada diri dia sendiri. Lalu dia mencari ruang-ruang untuk melegakan tadi. Sama ada dia mengorganisasikan diri dia dengan kegiatan-kegiatan formal ataupun just hanya gathering kepada sesuatu perkara yang bersifat kerohanian, kemudian dia balik. Kemudian dia datang lagi, baiki lagi bentuk tu. Maka kita tengok mungkin dalam kegiatan zikir ke apa ke, dia mungkin tak pasang lagu-lagu ketuhanan, tak. Mungkin dia pasang lagu M. Nasir. Jadi dia jadi fenomena yang sangat dan kena ingat juga bahawa urban sufism dia tidak mencirikan bahawa dia mesti kepada Islam saja tau. Ataupun orang tidak beragama pun dia tak akan dapat hindar daripada, dia tak dapat menghapuskan diri dia daripada nilai-nilai spiritual tadi. Jadi bila dia ada masalah, dia ada ketegangan, dia nak legakan ketegangan tu. Jadi kegiatan-kegiatan macam ni diperlukan. Sebab tu di barat ada cult, ada perkumpulan kerohanian. Okey, baik. Apa latar belakang akademik dia? Maaf kalau bahan-bahan ni agak terlompat-lompat ni, masalah tak ada paper. Okey, mari kita tengok apa latar belakang sebenarnya. Kita tengok sebenarnya dalam perkembangan dunia sains yang dah jadi dulu rasional di peringkat awal, kemudian menjadi sebenarnya semi meta. Maksudnya meta rasional. Bila wujudnya dikatakan paradigma dalam bidang sains. Kemudian ada penulisan misalnya Vicious Capra. Bila dia menemukan dia menggali kearifan timur, local wisdom. Misalnya Taoism, ataupun dia kaji tentang agama-agama kuno masyarakat timur. Lalu dia menemukan kearifan lokal daripada masyarakat tadi. Di situ sains telah digabungkan dengan kemudian muncullah istilah-istilah yang menarik. Kemudian muncul yang dikatakan spiritual SQ. Dulu kita kenal IQ, lepas tu ada EQ, ada SQ, spiritual quest. Maksudnya sekarang kita tengok bahawa
Dulu kita kata Sufisma klasik itu dia bercakap tentang kesalahan individu, tetapi dalam konteks moden dia bercakap tentang kesalahan community. Okey, baik. Kalau kita tengok gagasan awal yang dikemukakan ini sebenarnya first klasikal, kemudian Fazlur Rahman telah mengemukakan tentang konsep Neo-Sufism dalam beberapa karya dia, di mana dia melihat bahawa Neo-Sufism dia lari daripada klasiknya style. Maksudnya dia nak reform beberapa idea tentang sufi. Maksudnya dia nak dari segi hubungan guru dan murid. Okey, hubungan guru dan murid tu tak terlalu ketat. Kalau dalam paradigma klasik, Sufisma klasik, hubungan guru dan murid ni macam mayat dengan tukang pemandi mayat. Okey, kemudian dalam Neo-Sufism ni dia rombak benda tu. Dia hubungan guru murid tu dia dah mengecil. Begitu juga macam kegiatan-kegiatan sufi ni hanya bersifat ibadat, uzlah, dan dia pergi kepada ranah sosial. Sebab tu kita tengok sufi kemudian dia terlibat dalam aksi-aksi pemberontakan melawan anti penjajahan. Maknanya dia ada dimensi sosial kat situ. Dia ada dimensi sosial. Lepas tu bila dia masuk dimensi sosial, secara tak sedar, sebab dia bila kata tarikat tadi sekumpulan kurikulum yang melibatkan organisasi. Bila kita kata organisasi, dia melibatkan human, manusia. Jadi dia melibatkan ranah sosial. Jadi secara tak langsung dia ada juga kecenderungan untuk kepentingan diri tau. Baik, tengok macam mana dimensi spiritual tadi bila masuk ke ranah sosial dia ada kepentingan peribadi. Sebab tu biasanya kalau sesuatu tarikat atau konflik dalaman sesama tarikat, kalau ikut analisa geng-geng yang menganalisa sufi daripada perspektif fenomenologi misalnya, dia tengok bahawa pergaduhan sesama tarikat tu kerana apa? Kerana merebut kepentingan. Misalnya pengalaman Rifai dengan Qadiri di Aceh, berebut pengaruh. Lepas tu baik dengan Sultan supaya Sultan dapat berikan otoriti kepada sahnya tarikat ni boleh amal ke tidak. Okey, lepas tu kita tengok Syekh Hussein Nas kemukakan tentang nestapa manusia moden. Kesan daripada apa tau? Kesan daripada pengalaman dunia sains dan dunia barat yang sains yang terlalu rasional menjadikan pengetahuan tu kosong, kering. Jadi itu juga menyebabkan munculnya katakan new fizik ataupun yang sekarang orang istilahkan sebagai new age, di mana new age ni ataupun postmodernism dia meraihkan naratif-naratif kecil. Maksudnya benda-benda yang tak dominan dah, benda-benda yang post structure, maksudnya benda-benda yang tidak bersifat structure. Maksudnya struktur ni macam tadi formula tarikat tadi, ada orang beku benda tu, jadi ketat. Jadi dalam segi kerohanian pula, ada satu orang bila dia mengikat diri dia dengan sesuatu bentuk formula tertentu, maknanya kerohanian dia tu dah macam dia kena kekang, dibataskan. Dan dalam beberapa kes guru-guru tarikat tu dia jadi satu bentuk diktator, satu bentuk kediktaturan spiritual. Dia itu istilah yang digunakan oleh Syekh Hussein Nas, kediktaturan spiritual. Dan dia menganjurkan tentang bahawa setiap individu itu mempunyai autonomi terhadap kerohanian dia sendiri. Maknanya macam mana dia nak letak kerohanian dia itu. Dan kemudian ada istilah muncul tentang Sufism without Sufism, sufi tanpa sufi. Maksudnya dia dah lari daripada bentuk formal tadi. Dia nak ada kerohanian tetapi bukan dalam kata formal bentuk tarikat. Sebab tu kita tengok akhirnya fenomena ini wujud dalam kalangan masyarakat. Di mana-mana masyarakat pun, misalnya orang akan ekspresikan tadi bukan dalam bentuk baca puisi dengan lenggu Arab, tak. Mungkin dia bagi lirik lagu rock mungkin, ataupun dia ekspresikan pengalaman itu mungkin dalam bentuk lukisan, ataupun dia ekspresikan pengalaman kerohanian dia tadi dalam bentuk garapan sastra. Jadi maksudnya medium untuk terjemahkan pengalaman
keturunan tadi bukan dalam bentuk ni. Masalahnya juga, saya kata zikir tadi, zaman klasik. Dia zikir tadi untuk dapatkan fana. Tetapi zikir dalam masa urban sufism, dia just hanya untuk apa? Untuk gathering, untuk lupakan masalah, untuk lepaskan ketegangan saraf. Itu sahaja. Sebab tu macam fenomena di Indonesia, AA Ajib. Itu satu bentuk fenomena urban sufism. Ataupun siapa di Malaysia ni, Hamdan apa yang dulu buat, yang kena bayar beratus-ratus, orang pergi. Ataupun kita kata nasyid Yahanana. Okey, saya tak nak bangkitkan soal Yahanana ni sebagai dia betul tak betul dia punya ni sabit nas ke tak sabit nas, sabit Quran sunnah tak. Kita tak nak tengok, itu kerja orang-orang yang nak tengok tu. Tetapi kerja orang-orang yang menganalisa fenomena masyarakat itu, bahawa kenapa orang pergi. Walaupun keluarlah YouTube segala kata haram, ni bid'ah, ini sesat, tapi kenapa orang pergi? Kenapa fenomena Habib menjadi popular? Kita kena faham ni kenapa. Sebab orang nak gathering. Okey. Orang-orang agama, dia tak boleh pergi disco. Dia tak boleh pergi tu. Sebab apa? Akhirnya manusia dia nak juga macam mana nak terjemahkan perasaan tadi secara komun. Kita faham kan? Macam mana nak terjemahkan benda tu komun? Takkan dia nak pergi disco, takkan dia nak pergi ni, takkan dia nak pergi ke kelab malam, takkan dia nak pergi clubbing, takkan dia nak buat macam ni. So jadi kegiatan-kegiatan ini diperlukan oleh manusia moden untuk lepaskan lagi ketegangan, untuk jumpa, untuk share, kongsi pengalaman sesama sendiri. Ataupun misalnya kita jumpa orang-orang yang rambut panjang macam rockers tapi boleh sembang sufi, itu tidak mustahil lah. Sebab fenomena itu adalah fenomena biasa. Bagaimana dia ekspresi kan, jadi dia tak pergi kepada bentuk-bentuk tadi lahir, bentuk-bentuk formal. Saya rasa secara umum dan ringkas dia, itulah yang saya boleh sampaikan. Ringkas dan kalau boleh saya nak sebenarnya sesi soal jawab supaya kita lebih boleh dapat pandangan yang lebih kuat lagi. Baik, silakan. Boleh jelas tadi? Ustaz Fadli? Silakan. Jelas. Silakan soalan. Dah rekam tak? Soalan. Ada 3 soalan. Banyak ni. 3 soalan. Okey. Dalam sufisme ini, dalam dunia Timur Tengah ada tak sufisme tu? Ada tak gerakan orang-orang sufi ni ke Timur Tengah? Itu pertama lah. Yang kedua, boleh bandingkan antara sufi, orang sufi dengan tabligh. Okey. Itu kedua. Yang ketiga, sekarang ini masih ada tak orang-orang sufi ini, ataupun ada lagi tak gerakan mereka, ataupun just underground je? Pertama tentang sufi di Timur Tengah. Sebenarnya itulah akar dia. Akar sufi itu sebenarnya di Timur Tengah sendiri. Dia ada 2 cabang besar sufi di peringkat awal, abad ke-11 hingga 13 apa semua. Ketika dia dalam proses formalisasi, maksudnya proses pembentukan organisasi. Kemudian ada sebahagian tarikat dia hilang kerana dia tak wujud satu bentuk formula tau. Kurikulum dia tak bentuk satu standard itu. Dan ketika itu ada dua madrasah besar ni, madrasah Baghdad, Syekh Junaid Baghdadi, dengan ada satu madrasah ini pula. Jadi melalui sistem madrasah tadi, murid-murid dikembangkan. Ada sebahagian macam kita tengok tarikat yang sampai kat Asia Tenggara macam Syatariah apa semua, dia sebenarnya adalah tarikat yang telah berevolusi bertahap-tahap. Macam juga Naqsyabandi, dia bertahap-tahap sebenarnya. Dia mungkin dulu pakai nama lain, kemudian dia bergabung, macam utamanya kes pengalaman di India misalnya Chistiyah, dia bergabung sebenarnya daripada Naqsyabandi apa semua, dan tiba-tiba
Lepas tu jangan ingat bahawa dalam struktur tarikat dia tak ada reform dalaman. Dia ada kritik self criticism. Dia ada kritik dalaman terhadap idea-idea pokok dia orang, dan ada konflik. Jangan ingat tak ada konflik. Parti politik ada konflik, takkan tarikat tak ada konflik. Sebab dia dimensi sosial. Kena ingat tu. Dia dimensi sosial. Jadi dia terdedah kepada konflik, berevolusi, berkembang, dan ada sebahagian hilang di telah zaman. Baik. Yang kedua tadi tentang tabligh dan sufism. Baik. Tabligh ni sebenarnya kalau ikutkan Maulana Zakaria Kandhalawi itu adalah orang Chistiyah, tarikat Chistiyah di India. Chistiyah dia gabung daripada Naqsyabandi dengan Qadiri. Itu lain Chistiyah. Jadi cuma kita tengok, kalau kita tengok level orang tabligh ni, kalau kita jumpa orang tabligh yang datang ke rumah, ke masjid, itu level-level biasa je. Mereka tak highlight diri mereka sebagai sufi. Tetapi cara mereka wujudkan yang istilah gash, pergi rumah ke rumah, itu konsep sufi, konsep safar. Jadi macam dia orang uzlah di atas satu tempat, itu konsep sufi. Tetapi kalau dari segi macam dia orang punya pemikiran untuk level-level biasa ni tak ada. Untuk orang-orang yang biasa yang pergi karkun, orang yang keluar 40 hari semua ni, itu biasa tak ada. Kalau tanya dia, orang tahu tak tarikat? Tak ada, dia tak tahu. Tapi kalau untuk yang atas-atas, yang nizamiah ni, dia ada. Dia memang mengamalkan itu. Dan kalau macam bab juga sebenarnya macam orang tabligh ni ada pandangan-pandangan yang kontroversi dah sebenarnya dari segi pemikiran, sebab dia ikut pandangan sufi mainstream. Dia orang terima Wahdatul Wujud, dia orang terima Rabitah Syekh, maksudnya yang buat gambar kenguru tu kan, Rabitah Syekh, dia terima benda tu. Syekh Zakaria Kandhalawi dia terima. Yang menariknya, dalam tradisi India dia gabung sufi tu, dia gabung dah dengan orang hadis, dia gabung. Dan sufi di India dia ada pengaruh Ibn Taymiyah. Itu yang menarik. Sufi di India ada pengaruh Ibn Taymiyah. Dan kalau kita tengok Fazlur Rahman yang kita kata tuduh liberal apa semua ni kan, dia tu adalah influence daripada Ibn Taymiyah. Dan jangan kata Ibn Taymiyah mazhab Hambali, dia maknanya dia konservatif. Tahu tak Syekh Abdul Qadir Jalani tu juga mazhab Hambali. Jadi dia bukan kerana dia Hambali, dia anti sufi, tak. Syekh Abdul Qadir Jalani tu adalah mazhab Hambali. Dan Ibn Taymiyah dia reform. Tadi kalau kita tengok analisa Fazlur Rahman, dia kritik sufi tu menggunakan idea Ibn Taymiyah. Dia sufism tu, dia guna idea Ibn Taymiyah. Datang kat Malaysia dia kata liberal, Fazlur Rahman. Itu orang salah faham, orang tak faham konteks tu. Baik. Yang ketiga tentang apa tadi? Reka-reka. Ada lagi tak? Ada. Orang Sufi orang, okey. Bila kita sufi tu biasa kita merujuk orang. Sufisma, tasawuf merujuk pengetahuan. Bila kita kata tarikat merujuk organisasi. Okey, boleh beza itu Sufi adalah individu, tasawuf adalah pengetahuan, tarikat adalah organisasi. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang sekali ada orang dia sufi, tapi dia tak masuk tarikat, tapi dia ada pengetahuan tasawuf. Dia jangan dia jangan dia ada variasi. Jadi di sekarang masih kuat menguat dan benda tu. Walaupun ada orang kritik tu, saya kata ada kritik dari sama ada dari luaran atau dari dalaman, tapi dia tetap eksis sebagai satu bentuk organisasi mapan, sebagai organisasi sosial masyarakat. Masih lagi wujud lah. Itu je lah. Boleh Kalau kurang jelas boleh tanya lagi. Ada? Sampai tak dah. Ada benda. Baik. Aku mengaju. Mana tanya? Cuma
tambah kot kita bincang kan. Pemahaman dari jelas di dalam konteks sufism ke ataupun konteks agama. Nah macam ni kita faham dah. Konteks agama ni dia aspek anutan. Konteks sufism ataupun konteks yang kita panggil urban sufism adalah konteks jalan dalam kehidupan ataupun jalan dua. Dia kena faham Contoh agama Islam. Kita nak bagi sana. Tarikat agama dia Islam, Tuhan dia Allah juga. Tapi dalam tarikat ada 13 tarikat. Contoh, dalam Syiah agama dia Islam juga. Tapi ada 12 imam. Jadi bila kita cakap aspek anutan ni, agama tu prasarana dia lah. Maknanya kitab yang digunakan. Tapi jalan ni disebab wujudnya sufism ni atas satu yang dipanggil kerasaan tau. Kau nak jawapan lagi tepat atau lagi apa? Jadi orang bermula lah dengan barang tu. Ni kalau nak bagi deeper understanding lah. Jadi contoh Syiah ada 12 imam. Kau boleh ikut mana-mana imam. Kalau dalam tarikat ada Qadariyah, ada Jisti, ada Rifai. Jisti pun sebenarnya gabungan daripada kalender. Jisti kalender. Kalau tu lepas tu keluarlah Qadariyah, keluarlah Jailani, keluarlah Naqshbandi, Suwiyah, Kamaliyah, Ahmadiyah. Jadi dia aspek jalan lah. Dan sebenarnya dia tak termaktub dalam barang ni juga. Kalau ikut perkembangan, ada juga Islam yang menggunakan metodologi falsafah. Keluarlah ada ahli falsafah Islam lah. Jadi dia kita ambil dalam konteks yang apa Abang Rosli cakap, dia menggunakan tasawuf. Jadi setengah orang memperdebatkan, contoh kalau kita ambil Mula Sadra, penulisan Mula Sadra tu adalah kajian daripada sekolah Aristotle tapi dalam bentuk Islam dikaji supaya mendapatkan satu similarity dalam ketidakpuasatisan pengkaji. Jadi itu dalam bentuk tasawuf. Jadi dia pun orang urban spiritual lah. Jadi dia tak mengikut jalan agama lah. Tak, bukan jalan agama. Maksud saya jalan agama tu jalan yang disyariatkan lah. Yang very simple. Tapi ada orang dia sebab rasa dia. Dalam buku ni kita, dalam makalah saya ada 6. Kalau tengok ada 6 rasa yang terbit lah. Ni saya boleh overview kan. 6 rasa ni jadi wujudlah tarikat. Kalau boleh tengok dia page 13 kan. Pertama tu rasa mendatangkan keinginan yang lebih lah, bersungguh-sungguh. Lepas tu rasa ingin lebih tahu. Lepas tu ni nombor 4 yang sering berlaku dengan nombor 5. Yang sering berlaku di Malaysia adalah nombor 5 Lepas tu rasa yang sering mendatangkan tidak kepuasatikan, kritik dan hujah keagamaan yang tidak rasional. Contoh macam sekarang kan, kalau kita tengok posting-posting agama kan, jadi macam korang dapat kerasaan kan, macam apa yang dikatakan ustaz ni macam rasa tu. Jadi ingin korang akan keluar pada jalan lain, dipanggil jalan urban. Urban yang kalau ikut tarifan saudara Rosli tadi, jalan urban ni jalan yang tidak formal lah. Dia tak melikut. Kalau kita kena patuh pada ustaz juga kan. Tapi kalau kita tengok apa orang hantar kat blog-blog tu kan, ustaz ni cakap ustaz ni, kita dah jadi urban sufism. Jadi kita macam tak puas hati lah kan. Macam dia cakap apa benda ni ustaz ni, jadi kita cari jalan lain. Jadi kita faham lah. Kalau agama, dia aspek anutan. Kalau kita ambil konteks Islam, semua orang tarikat Tuhan dia Allah, Muhammad Rasulullah. Itu azium. Tak ada berlaku penambahan lah. Tapi dalam aspek jalan ni lain lah. Sebab itu banyak jenis jalan lah. Ada orang kan sebelum, contoh kalau macam tarikat Ahmadiyah, kalau dia nak sembahyang, dia wajib bertasdik ataupun bertaklid dalam menafikan diri. Jadi dia pun baca lah kan, la basirul la mutakallimun la, dia ada penglihatan aku bil haqi lillallah, barulah dia cakap usalli pada ni, baru dia sembahyang. Dia ada mematikan diri, tapi dia tetap sembahyang. Dia sembahyang maghrib tu tak jadi 30 rakaat. Sembahyang maghrib tu tetap 3 rakaat, tapi dia ada ritual lah, keluarlah solat ba'diyah sebelum, selepas solat, selepas habis solat. Hindu pun sama, dia menyebar Shiva tapi dia terbagi pada 64 jalan. Jadi keluar 4 sanggam yang pertama. 64 jalan ni mengikut Muniva, sekolah. Jadi dia pecah lah. Daripada Muniva tu keluarlah Kritia, beberapa seorang. Ada 64 agama. 64 jalan. Tu tak ada. Ni ringkas. Dia tak ada kata apa. Contoh. Cuba yang menarik kita tengok pasca dia saya buat penambahan sikit. Dia lupa tentang macam mana sebenarnya minat-minat sarjana yang kita kata orientalis jahat. Orientalis ni biasa umum orientalis jahat buat kajian, tetapi ada satu sumbangan yang menarik kepada orientalis adalah dia menggali balik tradisi pengetahuan atau tradisi keilmuan Islam tu, dan kemudian dia menyebarluaskan. Sebab kebanyakan manuskrip
keagamaan tu disimpan oleh mereka. Dan mereka buat transliterasi, anotasi dan kemudian dan kalau kita tengok karya-karya sufi adalah karya-karya yang paling diminati oleh para orientalis. Dan dua tokoh besar yang memang biasa diangkat adalah Ibnu Arabi, sehingga ada wujudnya yang dikatakan Ibnu Arabi Society. Boleh Google Ibnu Arabi Society dan boleh download macam-macam makalah, macam-macam kajian manuskrip tentang Ibnu Arabi. Dan saya rasa hampir kebanyakan teks Ibnu Arabi itu telah digali. Itu juga Jalaluddin Rumi. Kalau kita tengok macam Amr Shimel, lepas tu siapa? Siapa lagi? Istihat. Istihat G.D. Gujar. Macam yang buat Amr Shimel. Dan orientalis inilah yang sebenarnya menyediakan ruang kepada lahirnya urban sufism tadi. Sebenarnya secara kita tidak sedarilah. Maksudnya di sinilah antara cabaran besar kepada masyarakat atau dunia moden seperti yang digarap oleh Syekh Hussein Nas tentang nestapa manusia moden. Bagaimana Islam, kalau katakanlah seorang tu dia nak stick pada Islam ataupun stick pada bentuk-bentuk formal ataupun meminjam istilah Karin Armstrong tentang unorganized religions, di mana sebenarnya macam mana nak datangkan Islam bukan hanya dalam bentuk formal-formal yang baku, formal-formal yang kaku, bentuk-bentuk yang membosankan, tetapi Islam tu mesti dihadirkan dalam kerangka yang menyentuh jiwa manusia. Sebab tu kita tengok urban sufism dia agak curiga terhadap authority. Dia agak curiga terhadap bentuk-bentuk formal. Sebab bentuk-bentuk formal ni, bentuk-bentuk sistem, dia menjadi satu kekangan alat kekang, alat mengekang. Sebab tu jadi dia bercakap tentang otonomi spiritualisme. Dia bercakap tentang kediktaturan guru. Maksudnya kediktaturan spiritual yang dilakukan oleh guru-guru tarikat. Kan? Jadi itu lah. Dan kalau kita tengok idea kepada urban sufism ni sebenarnya juga adalah kalau kita tengok juga influence Ibn Taymiyah kat situ sebenarnya. Sebab kita tengok konteks, sebab saya pergi kepada semua tradisi, kita tengok Ibn Taymiyah dia orang yang banyak faham bahawa Ibn Taymiyah dia tolak sufisme, tasawuf. Tapi yang dia kritik ketika itu adalah zaman dia kritik itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan tarikat, utamanya tarikat Rifaiyah, yang dia nak ajak orang, dia kata kita boleh jalan atas api. Jadi semua orang ikut apa semua kan. Jadi ketika itu menguatnya pengaruh-pengaruh, sebab masa zaman awal zaman lingkungan dia tu adalah start mula wujudnya tarikat. Start wujudnya konsep guru, hubungan guru dan murid secara ketat. Jadi ketika itu ada sisi yang melampau ketika itu. Lepas tu kita tengok teks-teks murid dia macam Ibn Qayyim apa semua, dia dah sederhana benda tu. Dia dah lebih pergi kepada konsep cinta. Baik. Sekarang kita tengok urban sufism ni, apa tema besar dia? Ada dua tema besar dia sebenarnya. Tema besar dia adalah satu, kalau kita dari segi yang agak kompleks, perennial filosofi, falsafah perennial. Maksudnya yang biasa kita faham sekarang ni tentang pluralisme agama. Sebab dia menganggap bahawa setiap agama, setiap kepercayaan, setiap ni ada satu sisi yang abadi. Yang ini Tuhan tadi. Jadi yang lahir-lahir ni semua bentuk. Yang agama Islam ke, Buddha ke, Hindu ke apa semua, ini adalah semua satu bentuk. Jadi itu satu bentuk kita akan nampak. Saya rasa kalau dalam konteks Malaysia ni, perennial filosofi akan merebak. Okey, apa idea mudah dia? Tu idea susah dia. Idea mudah dia adalah agama cinta. Konsep agama cinta. Maknanya kau saya cinta pada Tuhan, cinta kepada kebenaran, okey settle. Dia tak ada nak kata pergi kepada kau kena buat macam ni, kau kena masuk tarikat ni, kena cari guru ni baru, tak. Sebab tu kalau kita tengok kalau anda biasa pergi tengok di pasaran misalnya, dah ada tema-tema apa tau? Berguru dengan Allah. Itu tajuk buku. Walaupun dia tajuk buku, tetapi dia satu bentuk fenomena di mana nak mengurangkan ciri guru tadi. So terus berguru terus dengan Allah.
Itu saya gambarkan bagaimana maksudnya dia dah ada nak langkau bentuk formula tadi. Sebab tu ada tema berguru dengan Allah. Jadi itulah antara saya rasa beberapa manifestasi kemunculan bukan tak ada cabaran. Kenapa misalnya wujudnya konsep perennial filosofi? Sebab isu-isu apa? Lahir masalah fundamentalisme Islam yang kita boleh terjemahkan fundamentalisme Islam ni, dia nak mengangkat tema-tema baku kepada tema-tema lahiriah kepada Islam, syariah, hudud. Jadi tanpa menekankan persoalan-persoalan inti kepada syariah. Itu menyebabkan orang dah macam itu juga kalau dari segi macam lahirnya ketegangan dalaman orang terhadap Islam. Ataupun kita tengok misalnya fenomena ateisme. Kenapa ateisme menjadi popular? Sebagai satu reaksi kepada kekosongan jiwa manusia yang dia tak nak diikat, tak nak dikekang oleh sesuatu bentuk, tetapi dalam keadaan melampau dia dah macam tolak ketuhanan itu sendiri. Sebab apa? Islam tak dihadirkan. Masalahnya Islam ataupun orang yang nak bawa kerohanian ni tidak menghadirkan kerohanian itu secara baku, menghadirkan kerohanian itu secara ketat. Aku kena begini, kena cari guru begini. Lepas tu dengan sistem tarikat yang ada sebahagian tarikat yang sangat ketat tau. Ada tarikat yang sangat ketat. Sedangkan mereka hanya sekadar nak melepaskan ketegangan mereka, dan mereka nak rasakan Tuhan tu hadir, bukan Tuhan tu sebagai satu bentuk definisi. Betul? Kalau kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, belajar ilmu kalam, okey, Tuhan ni dengan sifat 20. Tuhan ni begini. Okey. Dalam fasa pertama, yes. Tetapi ada orang dia hanya terperangkap dalam tadi. Tuhan dia tidak begini, dia begini tapi tidak begini, dia begini tidak begini. Tetapi macam mana Tuhan dan agama tu nak dirasakan? Itu problematik besar kepada kerohanian untuk manusia moden. Jadi akhirnya orang yang nak pergi kepada pluralisme agama, nak mencari satu bentuk toleransi. Macam mana kita nak berdamai? Macam mana kita nak sepakat hidup secara damai tanpa ada ketegangan, tapi kita saling mengiktiraf kepercayaan masing-masing. So jawapan diorang adalah mencari, sebab tu diorang pergi kepada perennial filosofi. Sebab tadi ketegangan tadi, saling berbunuhan orang. Kerana apa? Kerana bentuk. Kerana aku rasa agama aku boleh benar, jadi aku perlu bunuh kau supaya nak memastikan bahawa kebenaran aku ni dibuktikan. Jadi perlu membunuh orang, perlu melupuskan orang yang berbeza. So jadi dalam perennial filosofi menganggap bahawa tak semua orang tak ada menuju jalan yang sama. So kalau kau nak buat bentuk apa, tak apa, tak ada masalah. Jadi yang kemudian orang kenal sebagai kosmopolitan, itu semua digarap melalui idea-idea tasawuf tadi. Ada soalan lain tak? Itu tadi penambahan lah. Tak maaf. Tak ada soalan. Nah. Tambah air. Maksud nak jadi macam mana boleh ada tarikat tu? Dia macam mana boleh ada orang nak susun? Sedangkan kalau sufism yang pertama tu, dalam cara dia nak cari rohani dia yang pertama tu, orang yang pertama tu lah, dia nak cari rohani dia. Tapi macam mana tak dia boleh nak buat, ada orang nak berguru dengan dia boleh rela kan? Sedangkan dia tahu yang individu akan mencari sendiri lah. Saya tak faham macam mana. Okey, macam saya cakap tadi bahawa di peringkat awal kemunculan tarikat ni adalah kesan daripada kejatuhan kerajaan Islam, serangan daripada kerajaan Mongol. Jadi kuasa politik Islam telah collapse, telah runtuh. Maksudnya ketika itu umat Islam dia macam mana dia nak transform kekuatan politik itu melalui apa? Melalui tarikat tadi. Walaupun sebelum tu sudah wujud di peringkat awal macam Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri, konsep-konsep zuhud tadi. Tetapi konsep yang kata-kata minimal tadi, yang sangat kecil tadi dalam konteks individu tadi, dia mengajar gini. Macam gitulah. Okey. Asalnya begini asalnya orang semua merata kat dunia ni membaca. Tapi kenapa mesti ada kubu? Kubu ni sebagai satu bentuk
community di mana kita menyatukan semua aspirasi. Jadi akhirnya lahirlah organisasi kubu, akhirnya lahirlah tarikat kubu. Jadi maksudnya daripada batas individu, daripada pendekatan individu tadi, dia pergi kepada pendekatan sosial. Bila pendekatan sosial, dia akan masuk community, dia akan masuk pelbagai individu-individu tadi berkumpul jadi community, menyatukan aspirasi. Okey, latar yang melatarkan dia lagi tadi adalah faktor kejatuhan kekuatan politik. Kemudian kekuatan politik yang dah jatuh tadi, dia nak transform, jadi transform melalui unsur tarikat. Sebab tu kita tengok pasca serangan Mongol, berpuluhan tarikat lahir. Kita tengok, kebanyakan kita tengok first lahir tu dekat sekitar yang sekarang dikenali sebagai Iran, Khorasan, Texas-Chechnya, di sekitar-sekitar situ, sebagai reaksi kepada kejatuhan politik Islam. Itu ada. Walaupun sebelum tu tak ada, tetapi masih dalam fasa hubungan biasa saja. Dan ketika itulah tasawuf sebagai sebuah pengetahuan belum disistematikkan lagi. Belum disistematikkan secara maksudnya dah ada kitab, dah ada karya apa semua. Cuba kita tengok zaman Al-Ghazali, muncul Al-Ghazali ada ke kita dengar baca pernah masuk tarikat? Itu dia meninggal 11. Tak ada, dia tak masuk tarikat. Dia tak ada tarikat, dia tak mengasosiasikan diri dia dengan tarikat. Maksudnya tarikat tak wujud zaman Al-Ghazali. Tapi pengajaran tasawuf dah ada. Sebab masa tu, ketika itu, kekuatan tu ditampung oleh kekuatan politik. Tidak. Bila tak ada kekuatan politik, lahirlah tadi kekuatan tadi. Itu secara sosiologi kalau kita nak faham macam mana. Saya tak nak menyalahkan lah. Saya nak cuba kita faham kenapa situasi itu berlaku. Okay. Boleh? Sufi ni dia ada tak di luar daripada Islam punya tamadun? Ada. Ada tak? Kalau maksudnya kalau kita kata Sufi sebagai individu yang cari kerohanian, dia tetap ada. Takkan manusia tak ada kerohanian? Kalau tarikat-tarikat dia ada yang luar daripada Islam. Daripada Ada, saya percaya. Sebab dia dimensi sosial lah. Jangan kita ingat tarikat ni hanya dalam, mungkin dia tak namakan tarikat. Tarikat ni, sebenarnya saya mudahkan tadi, tarikat sebagai sekumpulan pengetahuan tentang kerohanian yang disusun secara kurikular, secara sistematik. So jadi bila dengan definisi ni, dia boleh dipakai kat mana-mana. Kalau Hindu, mungkin dia istilah tak bukan tarikat. Kalau Buddha, mungkin istilah dia bukan tarikat. Jadi setiap orang, setiap manusia, tak kira dia agama apa, dia mesti ada satu pengalaman kerohanian. Dan dia juga mesti juga akan pergi kepada pengalaman sosial keagamaan tadi. Mungkin dalam dia terjemahkan dalam bentuk tarikat, dalam istilah agama lain, dia pakai istilah lain lah. Itu saja. Jadi kita jangan kata, orang Islam je ada kerohanian, orang Islam je nak cari Tuhan. Tak. Kita, maknanya kita rasa, Tuhan ni hanya bagi Islam. Maknanya Islam, agama ni untuk orang Islam je lah. Maknanya Tuhan ni untuk orang Islam lah kalau gitu. Orang yang kita kata kafir tadi, tak ada kerohanian, tak ada jiwa, tak ada perasaan, begitu. Tak logik. Dia ada kan? Tak logik kalau gitu. Jadi saya terbukalah bab tu. Nak mencapai Tuhan dia jalan kerohanian apa? Nak mencapai Tuhan ni, pure kena jalan kerohanian lah. Itu juga satu debate yang menarik. Sebab kalau kita kata tadi Fatih bangkitkan tentang falsafah misalnya, ada orang mengatakan bahawa kalau dia satu begini, apa yang kita definisikan tentang jalan kerohanian? Okey, kalau kita katakanlah jalan kerohanian itu sebagai the last destination is God, Tuhan sebagai jalan terakhir, jalan yang last. Dia tidak semesti dicapai melalui pengalaman fana, pengalaman. Tak semesti. Orang-orang falsafah misalnya, orang sains pun boleh mencapai tadi ketuhanan tadi. Tak kira dia ada agama apa, dia boleh capai. Kan? Bukan Yesus kata tak boleh terlalu urban sufism, dia tak letak, bukan saya menganut seperti saya bercerita tentang fenomena tadi, bahawa dia tak stick kepada inilah satu-satunya jalan. Tak. Orang berfalsafah pun akan ada capaian. Kecuali dia letak apa? Kalau dia terjemahkan kerohanian itu sebagai the last destination is God, semualah jalan. Tak ada masalah.
ada So, kalau macam tambah yang soalan Kristian. Contoh macam kita ambil Kristian lah. Kalau Kristian ada setengah tempat dia guna Bible Barnabas. Di Barnabas ni dia Messiah, Jesus as a Messiah, dia ada 13 yang belajar dengan dia. Lepas dia dah keluar lah ni ikut dalam masing-masing. Jadi Barnabas ada orang ikut Barnabas, ada orang ikut Matthew. Tengok panas Contoh macam kalau kat Malaysia kitab Bible dia panggil Gideon. kurang manis apa Mas? Dia dalam Gideon tak ada Nescafe. Nescafe O kan? dia tak ada siapa lagi dia tak ada Memes. Memes tak ada. Lepas tu tak ada John dalam kitab Bible yang boleh didapati di Malaysia lah. Tapi kalau macam ada Barnabas, kau belajar Barnabas, dalam tu ada dalam bentuk teologi dan ada cerita pasal stanza. Ni tarikat-tarikat orang dalam Kristian pun banyak tarikat. Jadi contoh Sufism yang terkenal dalam ahli Sufia yang terkenal dalam agama Kristian, Guja, The Fourth Wave, itu dia memang terkenal. Lepas tu Mr. Ehad, orang Romania, memang satu Sufism yang terkenal lah. Ni contoh kalau dalam agama Kristian lah. Kalau ikut dulu pun ada jalan juga. Contoh macam Plato, dia mengikut ajaran Pythagorean. Jadi dia agama dia Orphic, ORPHIC, Orphic. Lepas tu dia ada agama Maitland. Tu dilalui oleh Ahura Mazda. Jadi ni jalan-jalan lah. You can choose whatever jalan you want. Jadi objektif tu dapat lah. Jadi jalan ni dia panggil dia jalan teosofi ni, dia jalan Sufism ni. Dia sebenarnya bukannya Tuhan tau. Tuhan tu terlalu absolute sangat. Tapi sebenarnya kau nak dapat hikmah. Dia panggil agama Gnostik ni, sebenarnya agama Sufism ni adalah hikmah. Maknanya kau dapatlah sesuatu yang apa yang kau tak dapat, yang kau terungkaikan lah. Sebab yang menarik je misalnya ahli-ahli sains, bila kita tengok pasca yang dikatakan New Age, kemudian saya kata sains fizik baru, New Physics, Fisher Capra misalnya, penemuan ahli-ahli sains kita kata dia orang menemukan teori-teori sains bukan hanya melalui cara pendekatan klasik abad awal tentang melalui eksperimental, empirical, tak, tetapi ada sebahagian tu melalui mimpi. Itu yang saya rasa unik tau. Maksudnya bukan kita cakap dalam konteks ranah pengalaman individu juga tadi. Para akademik pun begitu misalnya. Ataupun sekarang terapi-terapi untuk beberapa penyakit misalnya, bila ada ESQ ataupun beberapa terapi penyakit-penyakit moden, dia guna terapi-terapi. Dulu ada istilah perubatan sufi, kemudian perubatan sufi, ataupun dulu kalau tuan-tuan ingat tahun 1990-an di Kajang ada tarikat Muhammad Nur Kadiru. Muhammad Nur Kadiru ni dia ada tarikat ni daripada saya Langkat dia pecahan Naqsyabandi. Tapi dia huraikan pengalaman-pengalaman tentang konsep hati, kalbu apa semua dengan menggunakan teori-teori sains moden. Sains moden yang maksudnya sains yang telah di metafizikkan tadi. Dengan ada konsep aura, cakra. Jadi benda-benda tu semakin popular. Jadi yang datang tu orang tadi dia tak ada, kalau dalam formal tarikat dia orang yang nak masuk tarikat dia kena cek guru tu siapa. Guru ni ada tak salah silah dia. Tengok sambung tak. Sekarang tak. Kita tengok ada, sebab tu akan muncul tak ada, dia tak ada main sanad dah sekarang ni. Dia tak ada. Kadang-kadang contohnya kau boleh guru dengan tak siapa-siapa, Mamat rambut panjang mana apa semua, dia cerita harta-harta orang gila. Lepas-lepas. Lepas-lepas. Dia jadi begitu tau. Dia jadi macam dah rombakkan bentuk-bentuk formal tadi. Jadi saya rasa itu antara kesan menarik lah kepada perkembangan dunia moden yang sekarang, yang dia nak lari daripada struktur. Okey. Lain soalan? Tanya urban Sufism kan, ada tak peranan guru tu? Guru ada, tetapi peranan dia tu terlalu kecil, dan guru tu telah didefinisikan bukan hanya satu bentuk individu, kata Faiz. Tak, guru tu mungkin bentuk Pengalaman, buku. Guru tu mungkin bentuk apa? Tokoh. Dia tokoh diminat. Mungkin dia
berguru dengan Syekh Hamzah Yusof melalui YouTube. Boleh jadi. Dia bukan hanya hubungan yang tadi kau kena laga lutut, laga talaki, sistem tak. Dia tak begitu. Kadang-kadang sebab apa tau? Dulu dia anggap hanya melalui sini kefahaman saja dapat. Tak. Kefahaman ni benda tu alat. Kena ingat. Ada orang dalam pandangan klasik, Sufism klasik, dia kata dengan kaedah-kaedah gini kefahaman akan situ. Sebenarnya tak. Kefahaman ni milik Tuhan. Kefahaman ni diberikan oleh Tuhan. Jadi cara alat ini semua alat video. Jadi sekarang ni kau nak jadikan Tuhan sebagai apa? The last tadi, maknanya ni semua alat. Jadi kenapa mesti stick pada guru, mesti taksub, mesti itu kritik pedas urban Sufism terhadap konsep guru tadi. Just alat sahaja. Buku, guru itu semua alat. Jadi kefahaman itu tidak penting. Alat-alat yang baik, tetapi bukan hanya dengan mengenali itu saja kefahaman akan dapat. Tak. Pembersihan hati itu dia dah jadi macam juga macam idea-idea ini juga yang diangkat oleh Ibn Taymiyah. Geng Salafi pun tak faham benda ni. Saya cakap terang, sembanglah budak Salafi, dia tu pun tak faham benda sebenarnya Ibn Taymiyah nak. Inilah Ibn Taymiyah nak. Walaupun saya tak menyokong apa benda kan, okay, tapi saya nak cerita kepada korang kena faham, inilah Ibn Taymiyah nak. Dia tak nak benda-benda yang formal tadi. The last destination God, Tuhan. Itu saja. Dan guru formal ni semua alat. Itu saja. Jelas kan jawapan? Maksudnya kiranya tak kisahlah dalam klasikal Sufism ataupun urban Sufism, perkataan guru tu masih ada lah, walaupun dia punya bentuk dia lain lah. Betul dia lain. Berbeza lah. Betul. Dan semestinya orang pakai lebay jagut tak ada lah. Maksudnya dalam diri manusia tu, dan apa, walaupun dalam kata urban Sufism ni yang baru dikata individu tu tadi, dia masih tak boleh lari daripada untuk mendapat satu ilmu tu daripada seorang guru. Betul. Sebab gini, manusia bila contohnya orang yang lebih, contohnya awak jumpa satu mamat nama dia Fadli. Awak tengok dia power cerita macam-macam gini. Secara tak lezat, secara tak sedar, bila awak rasa knowledge awak rendah dan knowledge dia tinggi, maknanya di situ dah ada satu bentuk parameter baru. Oh, dia lebih baik, dia lebih banyak pengetahuan daripada aku. Aku ni murid, dia guru. Tanpa saya kata, Fadli, saya nak jadi awak punya murid, boleh tak? Tak perlu. Maksudnya, tapi hubungan tu tidak dalam hubungan yang ketat. Dia bukan mengikat, mencangkuk. Okey, Fadli, maksudnya Fadli kata kau kena canggung sekarang. Kau pun canggung. Tak ada. Dia tak begitu. Maksudnya dia dah hubungan bukan bentuk feudal, tapi hubungan timbal balik antara hubungan guru dan murid. Dan guru dah dimaknunkan dengan makna yang lebih luas, bukan dalam makna yang klasikal tadi lah. Tapi perkataan guru tadi tetap wujud. Macam kita sekarang, perkataan membaca tetap wujud. Walaupun orang tak baca buku, orang baca kat internet. Ada tak perkataan baca? Perkataan baca ada, tetapi mediumnya telah berubah. Jadi sekarang ni urban Sufism dia meraihkan pelbagai medium tadi. Dia menghormati medium tadi. Maknanya nak terjemahkan perasaan tadi mungkin boleh melalui puisi ketuhanan, mungkin melalui lukisan, mungkin melalui muzik dan pelbagai-bagai benda lagi. Kalau nak ekspresi istilah guru ni, iaitu Muhammad Hakam dan Rasul penyampai. Jadi sebenarnya kalau dalam Sufism kau berjumpa guru yang betul lah kan, dia akan panggil dia bukan guru, dia bukan guru, dia cakap apa tau, dia ni seorang penyampai, menyampaikan kefahaman dia je, dan kau boleh ikut dan kau tak boleh ikut. Tu kalau guru Sufism yang betul. Kalau guru Yahya, dia memang suruh lah kau ikut sebiji-sebiji. Okay, debate tentang masalah istilah guru yang ada. Kalau dalam biasa Bible pun dia panggil Messiah. istilah debate besar tentang istilah yang biasa kita kata guru mursyid. Sebenarnya kalau ikut pandangan Al-Ghazali, zaman dia dah tak ada guru mursyid. Boleh baca dalam Ihya benda ni. Bayangkan Al-Ghazali ketika itu bentuk formal tarikat tak wujud. Tetapi hubungan guru tu ada. Orang pergi madrasah, apa semua belajar. Dan kita tengok macam mana Al-Ghazali
Al-Ghazali dia boleh pergi kepada sufisme. Dia sebut dalam Muqis Mustalai, dia kata bahawa aku belajar semua ilmu-ilmu pengetahuan terdahulu dan aku tidak puas. Dia kata aku mengalami kehampaan spiritual di mana aku tidak menemukan jawapan-jawapan tentang ketuhanan. Lalu aku mempelajari sufi itu melalui karya-karya. Dia baca. Okey, sekarang ni kalau kita nak kata bahawa dia mesti jumpa individu-individu tadi, maknanya Al-Ghazali dah salah. Sebab dia tak ikut form tadi. Betul tak? Dia baca. Dia baca Risalah Qusairiyah. Dia baca Awalul Ma'arif, Surawardi misalnya. Maknanya ketika itu dia membaca karya-karya. Dia tak melalui lagi jalan sufi. Gitu-gitu. Jadi melalui proses pembacaan. Jadi kalau contohnya ada orang baca buku sufi, dia kata tak boleh ni kau baca ni, kau kena cari dulu. Al-Ghazali dia 2 jam. Tanya kat dia macam tu. Itu proses awal. Maknanya ada orang boleh buat macam tu. Al-Ghazali dia mampu buat macam tu. Jadi ketika itu Al-Ghazali memahami bahawa konsep guru tadi tidak semata-mata dalam konsep yang rigid. Membaca itu juga satu kaedah berguru. Dia baca hampir semua karya-karya sufisme terdahulu sebelum dia. Itu ada. Benda ni tak semestinya ikut Al-Quran lah. Baca Al-Quan tak semestinya boleh dapat jumpa pemahaman Quranian tu, tak semestinya boleh dapat dari situ kan? Tak. Kan? Walaupun baca kitab kau Hindu pun tak mesti kan? Tak. Aku biar tadi boleh. Daripada Ben Sali ni buku pun mungkin boleh jumpa kan? Betul. Macam mana spiritual dalam pembahasan materialis? Ada tak buat bincang? Cuba huraikan lagi soalan. Selain pada Tuhan, Tuhan dan spiritual benda yang lain kan? Ya, betul. Tapi macam dia materialis bincang tentang spiritual. Apa yang ada orang nanti anggap benda ni kimia? Sebab selalu dia orang cakap dia orang yang komprehensif lah, menyeluruh. Dia ada sepanjang pengetahuan kau pembacaan. Dan itu juga kita tengok sebenarnya kritik new physics tadi, kritik yang kita kata new physics, Fisher Capra ni, Fisher Capra dia tak dianggap sebagai sains, dia dah dieksekusi, diasingkan daripada community science. Sebab dia kata dia dah percaya benda-benda yang metafizik. Dia anggap begitu. Sebab ketika itu pandangan sains moden boleh baca beberapa buku pun, kritik Susan Nash tentang perkara ni, boleh Google pun ada, tentang macam mana ketika itu sains yang dominan dengan pandangan bahawa tak ada wilayah metafizik, maksudnya wilayah metri sahaja yang dominan gitu. Dan bila Fisher Capra kemukakan kepentingan untuk memahami metafizik, dia orang tolak. Jadi dalam perbincangan sains moden memang tak ada. Tak ada. Kalau dalam perbincangan sains moden klasik yang kita tengok abad-abad macam pencerahan tu, memang tak ada. Memang tak ada. Maksudnya apa pandangan materialis dalam spiritual? Dia tolak. Dia tolak. Sampai situ. Dan sepanjang literature dia orang ni memang tak ada. Tak ada, setahu aku tak ada. Okey, baik. Tak ada ke menolak? Tak ada ke menolak? Dia tolak. Kena seorang kata daripada dulu je kelapan ni lah Dah? dalam pengalaman sesama. Macam mana? Dah? Dia macam mana pula hedonistik. Nah, itu juga antara sebenarnya dia punya kesan kepada kehampaan spiritual tadi sebenarnya. Ada sebahagian orang bila dia mengalami ketegangan saraf tadi, dia pergi kepada macam mana nak menyelesaikan permasalahan tadi. Ada orang yang tak mampu nak absorb segala tekanan sosial, tekanan
makanan, ekonomi, dia akan pergi kepada hedonism lah. Itu adalah satu bentuk macam kalau kita kata secara umum, itu juga satu bentuk pelarian. Tetapi bagaimana dia pelarian tu memberi manfaat ke tidak pada dia? Misalnya, okey, mungkin orang boleh kritik, oh kau pergi pada agama nanti kau dapat selesai tak? Tetapi sebenarnya bila dia pergi kepada yang kata tak serius agama ke spiritual tadi, dia memberikan kekuatan baru untuk dia berhadapan dengan ketegangan tadi balik. Misalnya okey, Kang malam, contohnya malam ni ada satu majlis nasyid atau zikir beramai-ramai di sebuah stadium yang dihadiri oleh beribu-ribu orang. Kemudian dia pergi, dia dah lah tension kerja apa semua, bla semua kan. Okey, kemudian dia pergi, mungkin majlis zikir tu mungkin menyebabkan dia berpeluh ke apa semua gini apa semua, dia dapat mengurangkan dia punya tegang dia tadi. Jadi bila dia balik pagi esok, dia segar semula. Secara ni lah, secara mudah kita kata, dia akan segar semula sebab tadi dia dah lepaskan tadi semua ketegangan tadi. Tadi sama Main. Kita main dekat ketegangan. ayo. Kalau kau dah tadi, aku orang tanya. Tapi dekat materialis moden, new materialis takkan masih kata agama macam ni ataupun juga takkan dia tak memperbaharui balik, merevisi balik diktum lama. Itu kena kaji literature dia orang macam mana. Dia orang konservatif lah. Dia orang pun dia orang tak study balik, dia orang tak buat apa, liberalkan balik kan. Kita pandu kan benda tu materi dah tak. Jadi dah apa, ini benda yang spirit ni dah tak bincang. Tak ada. Sebab tu kita tengok masa wujudnya yang dikatakan New Age ni sebenarnya tak popular. New Age di barat apa semua ataupun fizik baru ni tak popular. Macam yang Fadli selalu sebut tu, konsep man-human body apa semua kan. Idea-idea tu sebenarnya idea-idea yang sebenarnya marginal. Idea-idea yang tak diterima pakai di kalangan komuniti ilmuan, komuniti ahli sains, akademik apa semua. Atau istilah EQ, SQ, IQ apa? SQ dengan EQ tu pun tak diterima. Tetapi Tak diterima apa? dia tak diterima oleh kalangan umum lah. Kalangan masyarakat umum apa semua. Tapi perlahan demi perlahan Materialis dia tak bincang lah. EQ, SQ dia tak bullshit, dia bangku sampah semua lah. Mungkin lah sebab tu dia tak berganjak. Sebab dia orang menghadirkan memberikan perbahasan ilmiah tau tentang perkara tu. Macam mana wujudnya tadi SQ, spiritual quest tadi kan. Dia berikan dimensi ataupun tentang konsep deria manusia yang bukan hanya pada 5, 19 atau lebih lagi misalnya. Maknanya boleh kita kata macam ni, konsep materialis atau pandangan materialis tentang spiritual masih kuno lah. Masih klasik lah, masih stage lama. Dia tak reform lagi dalam. Dia tak ada reform, dia tak ada self criticism. Tak ada post lah. Tak ada. Saya cuba cari lah, ada part post materialism. Saya tak ada. Tapi ulang macam mushroom lah pula. Mushroom, okey. Mushroom mencapai fana. Mushroom, okey, ada juga. Ini yang best tentang fenomena tadi. Biasa cakap macam mana orang dia guna mushroom untuk dia bukan diamalkan oleh tarikat-tarikat tertentu tak, tapi ada orang yang mungkin dia baca buku sufi, dia baca pengalaman sufi, so macam mana dia nak mengalami pengalaman tadi. Sebab pengalaman yang kita kata fana tadi, kalau ikut klasikal tadi adalah melalui mujahadah. Zawuk, mujahadah, adalah beberapa istilah dia. Menghadirkan Tuhan dalam diri dia, perasaan. Tetapi kemudian ada kaedah pintas. Dan ini guna mushroom. Saya tak pernah rasa lagi. Itu popular lah. Tak popular. Tak popular. Mushroom. Tak popular. Tak popular. Sebab benda ni, mushroom ni bukan hanya digunakan oleh orang yang minat sufi saja. Ada setengah tu untuk macam itu juga satu bentuk selain daripada hedonisme tadi. Mushroom juga ataupun kita kata macam jenis dadah lah, dadah ke apa, untuk kurangkan ketegangan tadi lah.
Maksudnya, kalau secara bahasa mudahnya, spiritual manusia ni tak boleh dihapuskan. Kalau dia lari daripada spiritual, dia lari dari diri dia, maknanya dia akan kosong. Dia akan kehilangan diri dia. Lalu bila dia kehilangan diri dia, sebab bila maksudnya dia kena mushroom, sebenarnya dia cuba menghadirkan sesuatu tau. Menghadirkan sesuatu. Ialah pengalaman. Saya tak tahu macam nak cerita pengalaman tu. Tadi dia macam tak. Itu bercandu lah. Maksudnya geng-geng Madras ni kata-kata mushroom tu candu lah. Bagaimana candu lah. Sebagai bercandu masyarakat lah. Sebenarnya kalau orang yang Dia tengah melarikan diri daripada permasalahan yang real lah. Jadi mengambil mushroom tak setakat nak menghadirkan metafizik tau. Tapi maksud menghadirkan metafizik jadian. Tapi maksud dia benda apa, kau nak selain daripada menghadirkan metafizik secara jadi-jadian, kau juga nak melarikan diri pada masalah. ya, candu lah. Betul? Tapi tak ada lagi betul ni nak melafal mushroom ah. Tak ada. Kita kena mendesak. Tapi dia untuk Sebab itu yang paradoks. Kalau contoh je dia seorang veteranist, sekarang kemudian dia guna candu, dia guna mushroom misalnya, adalah beberapa orang, malah nak sebut, tak lalu nak sebut nama, jadi secara tak langsung sebenarnya bila dia tuduh agama sebagai candu, dia pun sebenarnya dalam bila dia buat macam tu, dia sebenarnya pun ada ritual dia lah. ritual dia lah. Dia juga sebenarnya perlukan candu itu tadi. Itu moden lah. Secara moden kan, perlukan candu itu tadi. Dia dah pergi ke candu kan, tak lagu ni. Dia tak lagu apa. Rekod. Kena ya, minum. Tak sebab apa. Agama. Aku dah semangat. Semangat, bagus. Layan kan? Cepat, tengok. Dia semuanya sama je. Sama ada kau nak pergi agama atau tak agama. Tapi agama ni, agama yang lain yang tak sesat. Agama yang tak dibina Tak boleh. berasaskan kitab, dia tak pakai lah mushroom. Dia tak pernah, dia tak cakap lah dia pakai mushroom. Rama pakai mushroom, Adam pakai mushroom, Noah pakai mushroom buat kapal. Ada lah, dia tak ada posisi. Tapi sama juga dengan dalam bentuk baru lah. Dan kau ada ritual kau untuk menghadirkan benda tadi lah. Jadi dia sama juga. Dia tak ada beza pun. Cuma kau kata dia ni candu lah. Yang apa nama, kau kata dia ni candu, tapi dia tak pakai candu pun. Yang pakai candu yang menafikan metafizik tadi tau. Jadi dia jadi satu macam, kau kritik dia, kau pakai juga barang dia pun. Cuma kau buat, kau lagi haru lah. Kau jadi-jadian tau. Kau lagi lantar dia tau. Maksudnya dia nak mencapai alam yang satu lagi dengan kaedah bukan sintetik lah. Maksudnya kaedah buatan tau. Bukan mujahadah. Maksudnya bukan hasil peruzlahan setiap Nabi dulu. Hindu pun pergi uzlah, Buddha pun uzlah. Dia sama juga. Dia tak ada beza. Setiap kritikan yang dihadapkan kepada aliran metafizik lama adalah sama juga yang dilakukan oleh pada manusia-manusia moden pada hari ni. Cuma mungkin cara dia lain tau. Jadi ritual kau ritual dalam bentuk hedonistik, ritual yang lama, ritual yang dalam bentuk yang lebih estetik. Itu ya. Itu je aku nak cakap. Semangat pula. Cuba penambahan dari segi dilema-dilema kepada dilema kepada kita kata urban sufism. Dan bagaimana urban sufism yang dicirikan dengan tidak sangat menekankan struktur, bentuk-bentuk formal, sedangkan secara realitinya formal penting, perlu. Tetapi macam mana nak menguruskan bentuk-bentuk formal tadi supaya tidak menjadi mengekang. Okey. Kadang-kadang tapi dilema dia perlawanan urban sufism ni terhadap bentuk-bentuk formal ni juga menyebabkan mereka jadi ialah benda mencair. Misalnya saya bagi contoh mudah lah. Kalau kita nak minum, kita perlukan gelas. Kerana gelas boleh menampung. Gelas itu kita katakan bentuk, structure. Tetapi okeylah, kita kata, saya nak air teh.
tapi jangan letak dalam cawan. Tak mungkin. Betul tak? Jadi perlukan struktur. Cuma kita tak ada dah nak debat tentang cawan bentuk apa. Cawan mana yang sah untuk letak air teh. Okey, tetapi struktur cawan tadi perlu. Boleh faham kias Okey, struktur cawan tu perlu. Sebab kadang-kadang kalau dalam kes urban sufism, okey, dia nak mengatasi masalah kehampaan spiritual. Tetapi dia berdepan dengan masalah formality yang sangat menguat. Okey, bentuk formal ni bukan hanya ditentukan oleh state saja tau. Kalau kita tengok kritik-kritik awal post structure apa semua, kritik-kritik Frankfurt School apa semua, benda tu datang daripada kesan daripada hegemoni state yang tentukan bentuk. Okey, kena masyarakat kena gini. Tetapi bentuk juga boleh ditentukan atau dihegemoni oleh society itu sendiri. Misalnya kau tak boleh pakai baju ni tak valid, tak diiktiraf oleh masyarakat. Itu juga satu bentuk yang kekangan tadi, tak sah. Jadi Ada cookies lah. Ada cookies. Jadi ini saya rasa dilema besar kepada urban sufism. Macam mana di samping dia nak meraihkan bentuk-bentuk dan di samping yang sama dia nak mengatasi kehampaan spiritual. Itu sajalah saya kesimpulan. Jangan ditunggu lagi, belum habis. Belum ambil lagi. Kau tengok semangat lah. Itu sebab aku nampak kan air tu tak sentuh kita tadi. Sentuh lah air tu. Kalau tak aku nak minum. Balik baik. Aku dah tanya. Panas tu. Dah tak pernah. Boleh baik. Kalau nak ambil. Kasih abang rosi biskut tu. Kasih abang rosi cookies tu. Bagi makan lah rasa biskut. Cookies. Dia boleh macam ni lah. Semua orang, semua manusia, dia walaupun sama ada dia nak atau tak nak, dia sebenarnya semua kita mendambakan suatu alam yang unreal. Cuba tengok balik. Kita masih tengok filem. Walaupun kita tahu benda tu tak real. Kita masih main game walaupun kita tahu COC tu tak betul. Kita tak wujud dalam tu pun. Facebook adalah avatar kita. Itu tidak real. Adakah kita senyum dengan kita type emoticon smile? Adakah sama kadang kita? No, tidak. Jadi itu satu lah. Kalau sebelum zaman teknologi ni kita ada mimpi tau. Dan sekarang pun mimpi je. Impian. Kita maksudnya macam ni, maksudnya pada malam kita akan tidur dan mimpi lah. Kita takkan kita tidur dan kita berjaga. Dia tak boleh. Maksud dia kau menolak maksudnya benda ni dia tak boleh semua orang sama ada manusia klasik atau manusia moden semua mendambakan benda yang unreal je. Sama ada kita nak kata rehat ke escapist ke apa ke, kau tolak dalam masa yang sama kau ambil tak benda tu. Dia tak boleh nak ni sebab benda ni tidak boleh dijelaskan. Kalau betul kita kata benda ni hanyalah kimia semata-mata dan kau tahu benda ni tak real, kenapa masih nak? Dia macam kita kata lah kencing ni tidak baik, tapi kita kencing juga. Maksud dia poin dia dalam bahasa lain, kau dah kata benda ni tidak betul tapi kau masih bahagiakan lagi benda tu kan. Itu aku nampak. Maksud dia sebenarnya benda sebab tu sampai sekarang metafizik tu tidak boleh mampu. Metafizik namakanlah nama apa pun lah, tak kisahlah nama Fazli ke apa ke, poin dia benda tu tak boleh dibuang. Benda tu kan ada tau. Bukanlah kita kata bila kita kata metafizik maka material tidak ada, material ada. Maksud dia dalam bahasa lain selagi alam semesta ni masih belum ada jawapan yang clear cut, selagi itu aku kesimpulan pandangan aku adalah manusia adalah makhluk yang metafizik. Kita cuma saintis dia cakap kita belum tahu lagi lah. Poin dia tak ni lagi lah, tak habis lagi, takkan habis lagi lah. Kita pun tak tahu apa yang ending dia lah. Ya, itu yang aku nak cakap. Maksud dia segala dalam atas dunia ni kau selongkar lagi banyak lagi misteri yang kau kena hadap. Jadi aku sarankan akhirnya balik tengok Interstellar. Itu saja. Sebab lama Timer Band dia soalan dia bagus. Soalan band ni bagus. Kalau bagi saya satu soalan yang bagus lah. Sebab tak pandangan kau tu satu soalan yang bagus. Telah diwujudkan lah oleh seorang filosofer Eastern yang terkenal lah, Zen ni filosofer lah. Dia cakap lah, ni disebabkan terlalu lambakan lah, banyak dalam bentuk keilmuan, dalam bentuk sufism punya buku kita boleh dapat. Di Zen ada satu argumentasi lah, dia cakap
Saya cakap, you boleh ajar orang tentang madu, pengetahuan tentang madu. You ajar dia macam mana madu tu dibuat, madu tu datang macam mana, lebah tu beranak, rasa dia macam mana. Tapi itu selagi jawapan dia orang tu tak rasa madu, benda tu illusion. Ni Zen cakap. Jadi barang ni sama macam band juga. Contoh kalau kita tengok lambakan buku lah di media sosial ataupun di mana-mana tentang Sufism lah. Kita ambil contoh kita punya perdebatan kita Sufism kan. Semua orang cerita pasal Sufism, hebat lah. Tapi kalau kita tengok cara diorang bercakap tu adalah apa yang dia dapat atas pembacaan dia lah. Contoh fana kan. Siapa lalu fana kan? Tak siapa lalu fana, dia mesti boleh tahu cerita fana tu. Ibarat dia lah. Ni yang Zen cakap. Kau boleh cerita madu, similar rasa dia macam mana gula, tapi selagi orang tu tak rasa madu betul-betul, jadi kau ni hanya berilusinasi, dia kata. Ni kebanyakan ahli penulis lambakan itu yang menjadi perdebatan tau. Contoh orang cerita fana. Oh, aku lalu fana, lalu zauk lah. Tak, macam mana? Zauk tu macam mana? Fana tu macam mana? Apa yang membuatkan kau? Apa yang rasa ni? Contoh kau pergi mimpi. Macam mana kau boleh sedar tubuh mimpi? Mimpi tu apa? Jaga tu apa? Tidur tu apa? Sedar tu apa? Tak sedar tu apa? Lupa tu apa? Ingat tu apa? Ni contoh lah. Itu kita faham. Memang tak faham tak? Ni nak cerita soalan kau. Tapi sebenarnya soalan dia paling bagus. Soalan Ben. Dia tadi dia tak faham. Tak kisah, nak kejap. Aku faham. Kau punya kenyataan tu satu kenyataan bagus. Dan yang ahli falsafah yang berani debat barang ni, Zen seorang lah. Tu yang aku respect lah. Yang Eastern, Western ada juga lah. Western, Satari ada sebut juga barang ni. Tapi yang paling ayat yang paling kultus sekali, paling tepat, Zen tulis. Kau tak tahu kau ada baca Zen ke? Zen dengan Ben lebih kurang kan sekarang ni. Tak, soalan ni bagus. Jadi dia cakap kau boleh bercerita halusinasi pasal ketuhanan, pasal spiritual plane, pasal emotion plane, pasal kasra plane, P-L-A-N-E. Kau boleh cerita pasal zauk. Kau boleh tak tu plane lah. Tak, ni dalam okey, minta maaf. Okey, pasal Melayu. Cakap Melayu, okey. Jadi tak ada jawapan pun. Kau boleh baca buku. Contoh kalau kau baca kitab Ibn Arabi, kau boleh baca hafal martabat 7 tu, alam ada, alam wadah, alam wadiah, alam sampai, alam ruh apa. Kau boleh cakap sifat tamat, sifat 20 lah apa. Tapi tak apa-apa barang tu pun. Ibarat dia lah. Kalau saya simpulkan, ada satu siapa ni? Henry Corbin. Ya kan? Pengalaman Henry Corbin. Masa dia datang ke Iran, kemudian dia pergi kepada kedai-kedai buku lama. Dia mencari karya-karya Futuhat. Ada seorang kawan, dia tanya, kau nak cari apa? Dia tanya, aku nak cari Futuhat. Lepas tu dia dapat. Lepas tu kawan dia kata, kitab ni terlalu tinggi untuk kau tak perlu baca, kau ambil yang biasa saja. Lepas tu habis bila aku dah pandai, aku perlu tak baca ni? Tak, kitab ni bukan untuk kau. Ini untuk orang-orang yang nak membaca tapi tidak untuk merasakannya. Maksudnya kadang-kadang betul kita boleh membaca karya-karya, teks-teks, literature tentang pengalaman kerohanian orang. Sebab tu saya kata tadi, saya sebut tentang otonomi ataupun sifat individualisme pengalaman kerohanian secara individu. Maksudnya, okey, kau boleh baca pengalaman Al-Ghazali dalam Lukis Dalal tentang pengalaman rehlah intelektual, spiritual dia. Tetapi dia tidak akan sama dengan pengalaman kita sendiri. Betul tak? Kita akan sama. Latar sosial, latar pengetahuan tentu akan berbeza. Lalu kita akan menulis kitab kita sendiri, karya kita sendiri, pengalaman kita sendiri tentang spiritual tadi. Itulah antara tekanan kepada sifat individualisme, otonomi spiritual manusia. Ia tertakluk kepada pengalaman pribadi seorang tu. Walaupun seorang tu dia boleh baca berpuluh-puluh karya-karya besar, tetapi itu menurut Al-Ghazali, itu menurut Ibn Arabi. Bagaimana menurut kau? Itu yang betul. Bagaimana menurut kau pula pengalaman itu? Itulah kesan otonomi tadi. Kau tak makan je. Ibarat dia dah makan tak mesti dia. Cuba makan dulu. Rasa dia macam mana? Kita tak makan lagi. Soalan. Makanan Cawan ni tadi. Cawan. Cawan sial, kau kira Okey. Kalau dalam Sufism klasik, kau nak marah Ben, jangan marah Rosti. bukan marah. Kalau dalam Sufism klasik,
perdebatan tentang struktur ni selalu terjadi kan. Maksudnya tarikat ni dia akan cakap jalan aku yang boleh benar, kadang-kadang jalan aku boleh benar, jalan kau yang salah, apa semua lah kan. Okey. Tapi bila kita sebut urban sufism, dia mengenai tentang individu. Apa yang saya lihat, walaupun dia mengenai tentang individu, bukan dalam satu bentuk kumpulan, masih lagi terjadi perdebatan tentang struktur. Ya. Cawan mana yang lagi bagus? Kenapa jadi lagi macam tu? Okey, tapi cawan tu tadi tidak ditarikkan dari struktur formal tadi. Cawan tadi mengikut dia akan itu kata juga akan berlaku tentang adakah mungkin dia kata pengalaman aku paling betul. Dia stick pada situ pula pengalaman yang telah distrukturkan. Boleh faham dalam situ. Okey, macam tadi urban dalam klasik sufism, pandangan klasik saja. Bergaduh. Okey, contohnya tarikat A, tarikat Fadli. Dia pun mati, dia tinggalkan wasiat tu pada kau. Lepas tu dia ada dua anak murid kanan dia, Ben Sali dengan Faiz. Okey, bergaduh Ben Sali dengan Faiz. Gaduh tentang dia lah paling original ambil dari Fadli. Masing-masing mengatakan dia lah paling betul pemahaman. Ini terjadi dalam kes Ibn Arabi. Ada dua cabang interpretation terhadap pemikiran Ibn Arabi. Nak bergaduh macam mana? Bergaduh betul? Gaduh lawan ke gaduh? Bergaduh idea. Bukan gaduh tumbuk Gaduh tumbuk, perang pun ada sebenarnya. Tak, saya tak faham macam ni kau. Dalam kes perang pun ada sebenarnya. Katakan sufism ni kononnya dia kata nak jalan ke semua akan semua ke jalan sama. Pasal apa ada benda tu? Patutnya bukan sepatutnya sufi dia tak boleh ada benda tu. Okey, itulah dilema bila dia dah masuk ranah sosial. Sebab bila sosial dia dah masuk kepentingan individu tau. Sebab tu bila bergaduh macam saya tunjukkan tadi tentang pergaduhan tarikat Rifai dengan Qadiri di Aceh misalnya. Antara Nuruddin Raniri dengan Hamzah Fansuri. Okey, sekejap. Maksudnya kesedaran dia untuk bertuhan tu bergantung juga dengan keberadaan sosial dia. Ya. Ikut Marx lah. Betul. Kalau betul lah. Maksudnya dia balik kepada materialis dia balik. Balik kepada materialis dia balik. Dia menjawab soalan kau. saya tak menolak tentang Tak, maksudnya maksudnya sekarang ni jalan ketuhanan dia dah bergantung dengan keberadaan sosial dia. Maksudnya kalau katakan ni sama juga dengan Fibak pun kata macam tu kan. Fibak kata Tuhan ni pun fantasi ke. Bukanlah aku nak kata aku tak bertuhan, tapi ni kita cerita pasal lain. So maksudnya katakan dia kata dia mengikut keadaan setempat tu. Maksudnya katakan aku berada dalam India, aku akan pergi ke arah Dehlawi punya, Deobandi punya tarikat pun kalau Sufi aku kat situ lah. Tapi itu lah maksudnya dia dalam lingkungan sosial dia. Betul kan? Sebab itu masalah ni bila balik kepada sosial dia. Balik pada sosial dia kejauhan. Lupa kata pun macam tu. Bukan jawab ni. Ini macam ni tau. Dia bagi aku bukan jawab sangat pun. Jawab memang jawab macam ni lah. Maksudnya baik. kalau apa nama ada tak pelik lah ya. Saya tak balik orang bawah dia bergaduh tau. Jelas cumanya apa nama dia tak faham kenapa benda tu jadi apa nama sebab kenapa masih lagi kau claim kau Hindu ke Islam ke kenapa masih lagi kategori dia Sufi lah sebagai orang memikirkan kepercayaan diri daripada Islam ataupun sedangkan kita tak tahu lah yang dan sama sering kali dalam itu ada sebagian ciri mereka mengangkat bahawa sebenarnya kau dengan cara kau dengan cara jadi tapi kenapa tak boleh kau bergaduh ayat kau dengan cara kau aku cara masih lagi mengkritik orang punya tu kalau ada orang Sufi macam-macam dia tak menjamin tau itu soal Sufi urban ke dilema dia sebab ranah sosial tadi jamin kau tak saja manusia tak dapat menghindari daripada kepentingan sosial tadi. Maksudnya kepentingan sosial tak sosial contohnya kalau jumpa seorang dia tak ada tarikat tu, dia tak ada gini pendiri awal aku rasa lagi bagus untuk meneliti macam Ibn Arabi tadi ke maksudnya akhir dia akan claim dia akan kata pengalaman yang aku lalui ini yang paling betul dia akan berlaku sebab apa nama kalau kau kepentingan claim benda tu bagi tak dia adalah untuk authority sebab saya kata dia tak boleh dia authority maksudnya dia nak tarik kau jadi murid dia secara tidak formal murid tidak formal maksudnya kau respect dia itu juga authority respect dia juga adakah bermaksud bahawa metafizik tu tak berasa lain kompleks benda ni sangat kompleks sebab tak maksud aku itu juga bila kita kata kita sampai adalah pada semua orang berhak untuk diklaim pada jalan Sufi, maka dia tidak akan melakukan benda bukan masalah tak ada clash
dia Apa akhir yang kena mengenai mak? akan menyebabkan dia akan guna struktur Tak, maksud aku tak. So, sekarang ni, kalau dalam dia guna sistem kuasa pun ada state juga. untuk kontrol Ada lain-lain boleh ni. Hamzah Fansuri punya pandangan. Aku sekarang ni Supaya pun, letakkan kalau kata itu dalam konteks ada dalam konteks betul. sosial. Tapi dalam konteks sekarang urban citizen Siapa pun cakap, apa pun dia cakap, tentu nak ada pengikut yang ramai. Yang bergaduh ni bukan sufi ya? Tu jawapan paling tepat. Serius tak? Serius. So maksudnya Tu serius fucking urban shit paling citizen tepat. pun dia gagal mendidik seorang Sufi ni memang tak individu boleh buat tarikat. untuk dilahirkan tak boleh buat perkataan toleransi dalam diri dia. Maksudnya terlibat dalam sosial. bukanlah Dia boleh ada. ritual tu. Dia boleh terlibat dalam Dia bagi saya dalam hidup beragama tu paling teras pada agama itu adalah Sebab saya toleransi. dia bersekat lagu siapa yang lebih pure. Sebab Pasal tu dah. agama itu sendiri dia ada dua dimensi yang saling bertindih. Dimensi sosial dan dimensi individu. Tentang Bila dimensi individu dia bertindih tadi dekat sini tadi. Dekat dimensi lagi kau manusia kau tak individu elok tu. saja dia bertindih. Dia akan tetap ditarik oleh Kalau ada orang kepentingan. cakap Baik dia dalam walaupun kita Kau tengok takkan kata berperang. jorgan Dari besar hukum kepada kan? urban citizen adalah authority adalah autonomi apa nama spiritualisme. dia perang atas Tetapi sebab lain lah. itu dia dilema tu kita tengok dilema besar Claim kau lebih itu pure antara kritik saya terhadap Fazlur Kita Rahman apa yang claim bila dia kata dalam zaman neo-sufism ni kan neo-sufisme yang dah Selagi kita manusia. pengaruh hubungan kudu dan zurid Dia tak buat. tapi akhirnya kita tengok Yelah, tapi tempo kau pasca dia orang bergaduh pasal benda-benda abad fisik tu. 17 18 Buat apa nak bergaduh? hubungan kudu ni kuat Tak, dia bergaduh Yelah, baik bergaduh dia ada peranan sosial, dia ada charismatic Apa leader yang prefer orang membangun. bergaduh? Okey. Sufi tu kan bergaduh lah maksudnya. Kenapa Sufi debate. orang tak luka kita dah minta guru tau. Sufi tu kerendahan Kalau di karismatik guru. Maksudnya orang minta itu banyak Nak jahat dapat tu. karismatik Bukan kita kata guru orang minta ni itu baik. ketaatan Tapi kepada satu guru yang alam yang melampau. Tapi Betul tak? Tidak mustahil. orang yang macam Mustahil. benda-benda ni tak mesti. Tanpa ketaatan yang melampau dapat memperlai sesuatu bentuk kumpulan sesuatu. Tidak mungkin keliling dunia. Dan dia tak ada Itu gila antara tapi dia dilema mungkin besar. menjaga syariat dia. Dia mungkin menjaga syariat dia. Dia nak makan dia mesti nak main kan. Tu ada. Dia masuk gila dunia tu dah. Bukan dia gila dunia maksudnya dia tinggalkan semua. Tapi bagi aku kalau yang ada tasawuf yang meninggalkan dunia tu aku rasa macam something wrong lah. Bodoh lah. Sebab Tuhan kasih syariat tu. Oh lama. Kau ingat aku tak betul lah. Sama-sama. Salah. Aku sekarang tak ada duit kan. Saya tak dapat ada surat contoh daripada buka. Majlis Agama Islam negeri Baik. Selangor. Walaupun Orang kita kerana kata aku mengajar sejak hari Ahad. Mesti tu ya. Tak duit. Masa tutup dulu lah. Dia tak boleh. Dah jadi dua-dua ni. Dua lah. Dia orang tak ada dengar. Ada orang nak Serah bro.